Bismillahirrahmanirrahim. Berdirinya pokok kerana batangnya, berdirinya bangunan kerana tiangnya. Tetapi berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan untuk menghujahkan pidato yang bertajuk Lestarikan Khazanah Alam. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat peneraju majlis, kombinasi intelektual kehakiman bervisi, seterusnya hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua. Hadirin sekalian, sebelum kaki mengorak langkah dan lidah mengatur bicara, izinkan saya mendefinisikan secara konseptual tentang tajuk saya hari ini. Menurut Kamus Dewan edisi 4, lestari membawa maksud tidak berubah-ubah dan kekal, manakala khazanah pula ditakrifkan sebagai himpunan sesuatu dan alam pula didefinisikan sebagai dunia atau bumi. Sidang hadirin yang dikasihi, untuk lebih jelas, saya akan pecahkan tajuk saya ini kepada 3 komponen utama. Yang pertama akan saya kupaskan punca-punca kemusnahan khazanah alam. Keduanya, kesan-kesan kemusnahan alam dan seterusnya mencari jalan alternatif dalam melestarikan khazanah alam ini. Perbincangan ini semuanya bertunjangkan tema lestarikan khazanah alam. Sidang pendengar yang penuh santun. Komponen saya yang pertama adalah punca kemusnahan khazanah alam. Kemusnahan terhadap alam terjadi antara perbuatan manusia yang tidak mematuhi peraturan atau rang undang-undang maupun kaedah yang selamat dalam aktiviti kehidupan seharian. Tindakan tersebut itu dikaitkan dengan sikap ingin mengaut keuntungan maksimum dan mengurangkan bebanan kos yang ditanggung. Pemimpin tersohor India, Mahatma Gandhi pernah berpesan bahawa dunia hari ini hanya mencukupi untuk orang biasa tetapi tidak kepada orang yang tamak dan haloba. Kata-kata ini besar artinya supaya kita sama-sama memikirkan tentang khazanah alam. Sidang pendengar yang setia, kita terus meneroka dengan komponen kedua saya iaitu kesan kemusnahan khazanah alam. Dipetik dari Malaysia Today, para akademik mendapati bahawa 2/3 daripada ekosistem yang seimbang yang dikaji telah mengalami kerosakan di tangan manusia sepanjang setengah abad yang lalu. Sepanjang 50 tahun yang lalu, manusia telah mengubah ekosistem dengan pantas. Semua penduduk kini terdedah kepada ancaman tersebut dan memberi masalah kesihatan yang diibaratkan bom jangka yang menunggu masa untuk memusnahkan kehidupan manusia dan khazanah yang lainnya. Nah, apakah tindakan kita? Kita teruskan dengan komponen ketiga saya, iaitu langkah mengatasi permasalahan khazanah alam. Sebenarnya, tindakan yang paling mudah ialah kerajaan mewartakan semua kawasan hutan sebagai taman negara dan hutan simpan kekal. Tindakan secara undang-undang ini memastikan khazanah alam itu akan terus terpelihara tanpa ada usaha untuk memusnahkannya demi mengaut keuntungan jangka pendek. Peruntukan undang-undang turut memberi satu peringatan bahawa kerajaan memang serius dalam usahanya untuk mengawal kemusnahan khazanah alam yang tidak ternilai harganya ini. Sebenarnya, setiap antara kita mempunyai peranan untuk melestarikan khazanah alam. Ayolah kita berganding bahu melestarikannya. Hadirin sekalian, sidang penonton penuh santun. Harus dikejut mana yang lena, harus ditegur mana yang alpa. Sebelum manusia ditimpa bencana, sebelum alam mulai bicara. Jika dikaji antara flora dan fauna tidak boleh dipisahkan. Asimilasi ini bagai isi dengan kuku, bagai irama dengan lagu, ba'aur dengan tebing. Oleh itu, hutan ditebang, hutan dimusnahkan, hutan diterokai untuk pembangunan. Sudah pastilah haiwan-haiwan akan pupus. Tidak hairanlah hadirin sekalian jika satu hari monyet, harimau dan gajah ingin berumah bersama kita. Oleh itu, hadirin, bukalah mata dan minda. Marilah kita memulakan anjakan paradigma dan menanamkan sikap mencintai alam kita. Ingat, alam gemilang, hidup pasti cemerlang.
Jadi, anda bayangkan andainya alam boleh berkata-kata. Mungkin inilah luahan rasa sebatang pokok meranti ataupun rintihan seekor semut api merah. Konklusinya, manusia yang mengancam, manusia sendirilah turut terancam. Persoalannya, untuk mengejar satu kemajuan, haruskah alam menjadi taruhan? Timbang-timbangkan agar bom jangka ini tidak terus-terusan meledak. Seperti ledakan tsunami di Aceh, gempa bumi di Pakistan dan taufan Katrina dan Wilma di Amerika. Tepuk dada, tanyalah minda. Tepuk dahi, fikirlah sendiri. Marilah sama-sama melestarikan alam sekitar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pemindato Pencinta Alam, mohon undur diri.